Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kita kehidupan dan juga dalam masa yang sama memberikan kita kesihatan sehingga kita masih dapat mengecapi kenikmatan yang tak terhingga banyaknya Allah kurniakan kepada kita. Sesuai dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya apabila kamu ingin menghitung akan nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Dan kita seharusnya bersyukur juga kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah memberi kita peluang kehidupan, memberi kita peluang, memberi kita kesihatan, bukan saja untuk kita mengecapi nikmat-nikmatnya yang tak terhingga banyaknya. Kita juga sebenarnya diberi peluang oleh Allah untuk sama-sama kita memperbanyakkan amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu, dan juga dengannya mudah-mudahan dapat memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Kerana kita fahami, kita sedari bahawasanya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Suatu ketika pasti kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya ramai manusia yang lalai, ramai manusia yang menjadikan persiapan untuk hari akhirat sesuatu yang remeh, acuh tak acuh. Kita sambil lewa saja dalam membuat persiapan untuk menghadapi hari kematian kita, sedangkan kita pun tak tahu bila kita akan kembali ke rahmatullah. Kerana ianya kadang-kadang boleh berlaku di luar jangkaan kita. Allah Subhanahu wa taala firman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Artinya apabila datang ajal kamu, maka tidak akan Allah melambatkan sesaat pun, dan juga Allah tidak mempercepat sesaat pun. Artinya bila tiba masa, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, ta'addatil asbab wal mautu wahid. Artinya beraneka sebab, sedangkan mati itu satu. Jadi tak semestinya mati kerana corona ataupun yang lain, tetapi kadang-kadang bila Allah nak panggil secara tiba-tiba, Allah boleh panggil. Kita sedang tidur, Allah boleh panggil. Kita sedang berehat, Allah boleh panggil. Kita sedang menonton TV, kita sedang berjalan-jalan, pokoknya apa sahaja yang kita lakukan, bila tiba masanya pasti kita akan kembali. Jadi kita perlu mengambil berat tentang hari persiapan untuk kita kembali ke rahmatullah. Dan jangan kita sambil lewa, sedangkan kita sedar, saya rasa kita sedar, termasuk yang bercakap ni, kita sedar bahawasanya amalan-amalan kita tak seberapa banyaknya. Amalan-amalan kita tak seberapa banyaknya, tetapi dosa-dosa kita saya rasa, termasuk yang cakap ini, sangat banyak, malahan melebihi buih-buih di lautan. Maka orang yang bijak, yang cerdik, sentiasa ianya membuat persiapan untuk hari kematian, kerana itu satu perkara yang pasti. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, yang mana suatu ketika Abdullah bin Umar berkata, aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Lalu seorang laki-laki Ansar datang kepada beliau, iaitu kepada baginda. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama?" Baginda menjawab, "Yang paling baik akhlaknya di antara mereka." Dia bertanya lagi, "Manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Mereka itu orang-orang yang cerdik." Subhanallah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa ingat kematian dan orang yang sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Jadi orang yang cerdik bukan orang yang ada PhD. Orang yang cerdik bukan orang yang jutawan. Oh, dia jutawan pasti cerdik, ada pandai cari duit sehingga menjadi jutawan. Orang yang cerdik bukan orang yang memegang jawatan-jawatan tinggi sebagai menteri, prime minister. Ini bukan orang yang cerdik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang cerdik, yang sebenarnya cerdik ialah orang yang sentiasa mengingati kematian dan bersiap sedia untuk menghadapinya, kerana dia tahu satu ketika pasti dia akan kembali kepada Allah SWT. Adapun orang yang seorang jutawan, dia pandai cari duit, menjadi kaya raya, tapi dia lalai tentang hari kematian. Dia lupa tentang hari kematian. Dia kumpulkan harta sebanyak mungkin. Dia beli rumah, beli tanah, rumahnya 3-4 buah dan sebagainya. Malahan lebih, hartanya dalam bank berjuta-juta. Dia lalai, dia tak buat persiapan untuk kematian. Akhirnya dia kembali ke rahmat Allah. Maka segala hartanya yang berlambak akan ditinggalkan. 1 sen pun dia tak bawa. Begitu juga orang yang memegang jawatan tinggi, dia berbangga dengan jawatannya, dia sombong dengan jawatannya, dia lupa dia akan kembali kepada Allah. Akhirnya dia kembali kepada Allah, maka jawatannya pun ditinggalkan dan akan diambil alih oleh orang lain. Begitulah seterusnya. Tapi kalau orang yang sentiasa ingat Allah, maka walaupun dia jutawan, dia ingat Allah, maka dia ingat hari kematian, maka dia gunakan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga seorang pemimpin, seorang yang mempunyai jawatan, dia sedar dia akan kembali kepada Allah. Dia sentiasa ingat satu ketika bila-bila masa dia boleh balik, maka dia melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna dan dia usaha untuk menjadikan jawatannya sebagai batu loncatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pentingnya kita memikirkan tentang hari kematian yang akan tiba secara tiba-tiba, tanpa kita perasan, tanpa kita sedar, dan ianya kadang-kala berlaku di luar jangkaan. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita terpedaya dengan tipu daya dunia yang sementara. Maka pada hari ini saya mengajak untuk sama-sama kita mengamalkan satu amalan yang luar biasa, satu amalan yang ianya mudah, tidak perlu kita bayar, percuma, gratis. Tak perlu kita mengambil cuti 2 minggu untuk buat umrah contohlah. Tak perlu ambil cuti, tak perlu bayar, free of charge. Dan ianya tak mengambil masa yang terlalu lama lah. Namun mempunyai ganjaran yang luar besar, yang luar biasa, yang ianya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka apakah amalan tersebut? Ada sama-sama saya bacakan hadis. Saya bacakan terjemahan kerana hadisnya agak panjang. Saya bacakan terjemahannya. Ana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai Abbas, wahai pakcikku, sukakah pakcik aku kurniakan, aku beri hadiah istimewa, aku ajarkan 10 macam kebaikan yang dapat menghapus 10 macam dosa. Jika pakcik mengerjakan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa pakcik, baik yang awal dan yang akhir, baik yang telah lalu atau yang akan datang, yang sengaja ataupun tidak, yang kecil maupun yang besar, yang samar-samar maupun yang terang-terang." 10 macam kebaikan itu ialah
apabila pakcik mengerjakan 4 rakaat, iaitu solat tasbih, yang mana hadis tu panjang menceritakan bagaimana caranya, akan kita bahaskan. Dan di akhirnya Nabi sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika sekiranya pakcik sanggup mengerjakannya sekali dalam sehari, kerjakanlah. Jika tidak mampu, kerjakanlah setiap Jumaat. Jika tidak mampu, kerjakanlah setiap bulan. Jika tidak mampu, kerjakanlah setiap tahun sekali. Dan jika masih lagi tidak mampu, kerjakanlah sekali dalam seumur hidup. Masya Allah. Jadi hadis ini, subhanallah, menjelaskan sungguh luar biasa kelebihan sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih, insya-Allah akan kita kupaskan cara-caranya secara detail pada pertemuan akan datang. Maka pada hari ini saya hanya ketengahkan akan kelebihan-kelebihannya. Jadi hadis ini panjang. Kesimpulannya kita lihat hadis ini panjang, dan subhanallah, walaupun terdapat perbezaan pandangan di kalangan ulama tentang masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan tasbih, secara umumnya hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani hafizahullah, seorang ulama hadis yang sangat syadid, yang sangat keras, keras dalam menentukan hadis sahih ataupun dhaif. Maka beliau mensahihkan hadis ini, walaupun ada ulama yang mendhaifkan, tapi beliau mensahihkan. Dan ulama-ulama Syafi'iyah menjelaskan bahawasanya hadis ini hadis yang boleh diamalkan. Jadi walaupun terdapat ada ulama-ulama yang mendhaifkan, namun kita kata ada ulama-ulama juga yang mensahihkan. Maka sekiranya hadis sahih, maka confirm kita boleh amalkan. Adapun ianya hadis dhaif sekalipun, umpamanya hadis dhaif, maka kita kata di sisi jumhur ulama-ulama hadis dhaif termasuk fadail amal, boleh diamalkan. Jadi kita lihat bagaimana ianya ada sandaran yang kukuh, ada sandaran yang kukuh. Maka dan kelebihan solat tasbih sungguh luar biasa para jamaah yang saya muliakan. Sungguh luar biasa. Apa dia? Pertama, Allah akan menghapuskan dosa yang awal dan yang akhir. Dosa yang awal, yang pertama kita lakukan, kerana berkat doa tasbih, Allah hapuskan. Begitu juga dosa yang terakhir. Dosa yang terakhir kita lakukan, entah bila kita pun tak tahu, kemudian kita meninggal, kerana berkat solat tasbih, Allah akan hapuskan dosa kita. Masya Allah. Yang kedua, dosa yang kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, itu pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, cara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terang. Jadi ada dosa pasti, di antara kita pasti pernah melakukan dosa yang sembunyi-sembunyi, tak ada orang nampak, tak ada orang tahu, ataupun dosa yang terang-terang. Maka ini pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat solat tasbih. Begitu juga dosa yang kecil atau dosa yang besar, Masya Allah. Dan yang kelima, dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang. Masya Allah. Inilah di antara 10 kelebihan yang dianugerahkan kepada mereka yang sembahyang solat tasbih, yang mana kesimpulannya berkat solat tasbih dapat menghapuskan segala dosa-dosa kita. Maka saya tanya, di antara kita siapa yang tak ada dosa? Jadi siapa-siapa di antara kita yang tak ada dosa dan merasakan dirinya tak banyak dosa, tak payahlah buat. Saya anjurkan tak payahlah buatlah. Kalau rasa diri kita tak banyak dosa, kita tak ada dosa, tak payah buatlah solat tasbih. Tak perlu, kerana dah banyak pahala kan. Tapi kalau kita rasa diri kita ni banyak dosa, kita rasakan banyak dosa-dosa yang lalu yang telah kita lakukan, sama ada yang besar ataupun yang kecil, subhanallah, kita ingat-ingat kembali, Allahu Akbar, amalan kita tak seberapa, dosa kita Masya Allah banyak sekali. Maka ya Allah, kita ambillah peluang ini para jamaah, kita amalkanlah solat tasbih. Kalau kita mampu hari-hari, alhamdulillah. Kalau kita tak mampu hari-hari, seminggu sekali. Kalau tak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Pokoknya kalau tak mampu setahun sekali, seumur hidup sekali pun jadi. Mudah-mudahan dengan berkat solat tasbih ini, Allah hapuskan segala dosa-dosa kita dan Allah angkatkan darjat kita di sisinya, Masya Allah. Jadi inilah amalan yang ingin saya kongsikan pada para jamaah, supaya
usahakan untuk mengamalkan solat ini, dan kelebihan telah saya terangkan, dan insya-Allah akan saya terangkan caranya pada pertemuan akan datang. Dan ada satu cerita yang benar-benar berlaku yang luar biasa, yang pernah berlaku pada seorang imam, yang mana beliau menjadikan solat tasbih sebagai amalannya. Jadi insya-Allah akan saya khabarkan, saya ceritakan secara terperinci pada pertemuan akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan perkara yang pertama yang kita sedar ialah bagaimana solat tasbih itu mempunyai kelebihan yang luar biasa, dan kita insya-Allah mudah-mudahan diberi kekuatan keimanan, diberi taufik hidayah oleh Allah SWT untuk mengamalkannya insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja pada hari pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita sehingga kita dapat berjumpa pada pertemuan akan datang, dan insya-Allah dapat kita memahami dengan lebih mendalam tentang solat tasbih dan kelebihan-kelebihan yang benar-benar Allah nampakkan dalam kehidupan, yang insya-Allah mudah-mudahan cerita yang akan saya khabarkan pada pertemuan akan datang memberi kita satu motivasi, memberi kita satu kekuatan, sehingga kita bersemangat untuk melaksanakannya insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.